Summa alhamdulillah. InsyaAllah kita terus ke papan putih. Dah lama kita tak menulis. InsyaAllah muslimin-muslimat, hari ini kita plan, kita berhajat untuk habiskan terus tajuk benar. Masya Allah. Kerana hadis yang terkandung di dalam bab benar ini tidaklah banyak, hanya subhanallah mempunyai, boleh je Ustaz kau nak alih terus, 5 hadis sahaja. Jadi hari ini kita akan baca dah hadis yang ketiga. Masya Allah. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Muslimin-muslimat, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, tadi kita membacakan Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Dan ayat yang ke-10, muslimin-muslimat di mata Allah sekalian, ayat yang ke-10, Bismillahirrahmanirrahim, iaitu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hafalkan ayat yang ke-10 tu, sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dianjurkan untuk menghafal surah Al-Kahfi ni. Itu hadis Nabi, hadis yang sahih. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca, barang siapa yang beramal, barang siapa yang menghafal, membaca, beramal kan dengan 10 ayat terawal surah Al-Kahfi, dan 10 ayat yang terawal surah Al-Kahfi, okey, subhanallah. Barang siapa yang membaca, yang menghafal, yang beramal dengan 10 ayat awal Al-Kahfi akan selamat daripada fitnah Dajjal. Okey. Dajjal adalah makhluk Allah. Allah yang maha mengetahui. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, Allah menciptakan Dajjal sebagai bahan ujian, sebagai penguji kepada kita. Kalau kita belajar masa sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, mesti ada exam. Exam tu medium untuk menguji siapa yang faham, siapa yang fokus dalam pelajaran, siapa yang alert dengan apa yang pensyarah, apa yang guru-guru ajar, siapa yang betul-betul menuntut ilmu ataupun main-main. Jadi masa exam tu lah, bila datang exam tu, kadang-kadang sebelum exam kita tak fokus sangat. Tetapi 2 minggu sebelum exam, sebulan sebelum exam, kita mula buat ulang kaji. Kan, kita study, kita menghafal, kita mula maksudnya intensif. Dan alhamdulillah kita lulus exam. Sama ada cemerlang atau tidak, sekurang-kurangnya lulus. Subhanallah. Maka apabila Allah ingin test dan menguji kita, sejauh mana benar tak kita orang yang beriman, benar tak kita orang yang ikhlas, benar tak kita orang yang saleh, benar ke tidak kita ni orang yang nakkan syurga Allah, betul tak, bersungguh-sungguh tak sebenarnya nak syurga Allah, bersungguh tak nak lulus SPM, kan ujian SPM tu, bersungguh tak nak masuk universiti, kalau bersungguh buat elok-elok SPM, bersungguh tak nak syurga Allah ni, bersungguh betul-betul tak ni, Allah datangkan ujian. Ujian kecil, ujian besar, ujian daripada manusia sekeliling, kan, ujian daripada harta, ujian daripada anak-anak, ujian daripada ibu ayah, ujian daripada adik-beradik, ujian datang daripada pelbagai penjuru. Subhanallah. Kalau kita ingat, betul ke nak syurga Allah? Kalau betul, hadapilah ujian itu dengan kuat, dengan tenang. Dan Allah jadikan Dajjal itu satu bentuk ujian, antara ujian ataupun fitnah yang paling besar. Dipilih untuk umat yang terbaik, iaitu umat Nabi Muhammad SAW sahaja. Kerana umat inilah yang mampu berhadapan dengan fitnah yang paling dahsyat. Yang lebih dahsyat pada fitnah kisah Nabi Isa, kan, kaum Bani Israel, dia berhadapan dengan ujian apa? Allah melarang daripada larangan Allah. Allah melarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Itu ada dalam Al-Quran. Allah menceritakan tentang satu larangan kepada Bani Israel, satu syariat larangan menangkap ikan pada hari Sabtu.
Mungkin Ustaz boleh cari ya surah apa yang takat ikam hari Sabtu tu. Kemudian apabila larangan tersebut berlaku, hari lain dibenarkan sebab kaum Bani Israel ni adalah sejuk sangatlah. Sebab apa? Kaum Bani Israel ni yang duduk di kawasan tersebut adalah nelayan. Subhanallah. Mereka adalah nelayan, tuan-puan sekalian. Bila jadi nelayan, lepas tu dilarang pula. Bila jadi nelayan, kemudian dilarang pula, tuan-puan sekalian, untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Masya Allah. Hari yang lain, ikan ni tak naik. Ikan ni tak timbul. Minta maaf. Sebenarnya, memang jadi menggeletar. Okey. Bila hari Sabtu dilarang, takdir Allah, dengan izin Allah, hari Sabtu lah ikan paling banyak. Ikan paling banyak timbul, sampai timbul di permukaan. Hari lain ikan menghilang. Jadi ujian. Akhirnya mereka langgar larangan tersebut. Mereka langgar, mereka terus ingkar walaupun datang peringatan, datang teguran. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 163 sehinggalah Al-A'raf ayat 165. Subhanallah, boleh cari ya kisah Bani Israel. Akhirnya Allah menghukum, mengazab mereka jadi kera. Allah menukar mereka jadi kera, daripada manusia jadi kera. Akhirnya mereka mati dalam keadaan sedemikian kerana tak boleh pun manusia hidup sebagai kera dengan makanan kera dan sebagainya, dengan biologi kera dan sebagainya. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Itu ujian bagi kaum tersebut. Setiap umat ada ujian. Dan umat Nabi Muhammad SAW ada pelbagai bentuk ujian. Dan antara ujian yang paling besar bagi umat Nabi Muhammad dan sekalian manusia, untuk sekalian umat, ujian paling berat adalah datangnya fitnah Ad-Dajjal. Di waktu yang sangat terdesak, manusia sedang kelaparan, dalam keadaan bumi sedang kebuluran, dalam keadaan kemarau, dalam keadaan yang kematian berlaku kerana hilangnya sumber-sumber makanan, pembunuhan manusia sanggup bunuh sama-sama sendiri untuk makan dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan saat yang sangat dahsyat terdesak tersebut, datanglah pertolongan. Kan, makanan, air hujan yang turun, buah-buahan, kemewahan, kesenangan, keselamatan, tidak diseksa, tidak dibunuh dan sebagainya. Jadi situasi ni kita bayang pun kita rasa dah ngeri. Jika benar-benar berlaku, kita tidak tahu bagaimana. Namun sebelum fitnah Dajjal yang sebenar keluar itu, keluar dulu fitnah Dajjal yang kecil. Kan, kita belajar As-Siddiq. Siddiq benar, lawannya adalah Al-Kazab. Al-Kazab iaitu penipuan, penipu. Jadi Dajjal ini antaranya maksud dia Al-Kazab, penipu. Tetapi ramai orang walaupun dia tahu itu adalah satu tipu daya, tetapi kerana iman yang nipis, mereka sanggup ikut follow, sebab dengan dia follow tu dia selamat sekejap. Dia hilang lapar sekejap, dia hilang ketakutan sekejap. Dia bersama dengan kumpulan yang sedang selesa yang sedang ni. Demi apa? Untuk dapat segera, kesenangan segera, kan? Keselamatan segera. Tetapi ada orang yang akan beriman teguh, walaupun dibunuh, walaupun diseksa, walaupun terus berlapar dan ketakutan, mereka bertahan untuk mendapat kesenangan yang selamanya. Untuk mendapat keselamatan, kesejahteraan selamanya setelah berlalunya episod ujian tersebut. Subhanallah. Okey. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca, menghafal, beramal dengan 10 ayat awal surah Al-Kahfi, maka ia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Yang saya nak share ialah ayat yang ke-10. Mungkin ada di kalangan kita yang, Ustazah, saya tak mampu nak hafal 10 ayat awal ni. Dah cuba tak dapat-dapat. Jadi, saya biasanya akan kata kalau betul-betul tak mampu, mungkin memang Allah tak izinkan untuk dihafal. Cuba sedaya upaya hafal ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi. Dan jadikan ia amalan untuk setiap apa yang kita nak lakukan. Okey, ayat ke-10 surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu." Subhanallah. Tapi saya bukan ambil ayat yang daripada ayat tersebut. Apa maksud? Idh awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa. Idh awal fityatu ilal kahfi, dan ketika pemuda-pemuda Al-Kahfi yang 7 orang tu kan,
mereka berlindung di dalam gua ataupun mereka ilal kahfi, mereka menuju kepada gua itu, faqalu, lalu mereka berkata. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mereka doa. Jadi jadikan amalan doa Ashabul Kahfi ini sebagai doa harian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina Rabbana atina Rabbana atina min ladunka min ladunka rahmah. Ya Allah, kenapa semua jadi ni tak terang, Encik? Dah cuba tiga-tiga. Tak jadi gini kat tak terang. Yang ni pula dia pecah. Min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ini dia macam rosak ujung. Budak-budak ni main ni. Rahmatan. Allah. Mana penutup? Subhanallah. Minta maaf. Wahayyi lana. Betul. Wahayyi lana min amrina. Kuat ke kau? Min amrina rasyada. Mungkin kena letak, lepas ni kena letak apa ni, saltip. Min amrina rasyada. Min amrina rasyada. Saya cek tu, takut salah eja ayat Al-Quran kan. Ayat ke-10 surah Al-Kahfi. Okey, subhanallah. Mari kita tengok maksud dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah satu doa. Doa siapa? Doa Ashabul Kahfi. Rabbana, wahai Tuhanku, atina, kurniakan, atina, kurniakan kepada kami, min ladunka, min daripada, min ladunka daripada sisimu, rahmatan, rahmat. Subhanallah. Okey, mungkin kamera tak nampak sebelah sini. Rahmatan, muslimin-muslimat, bila sebut rahmat ini, pertolongan, perlindungan, rezeki, semualah. Semuanya. Masya Allah. Ini doa siapa? Ini doa Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi ni? Hebat sangat ke mereka? Subhanallah. Ashabul Kahfi ini, muslimin-muslimat, ashab maksudnya sahabat, penghuni kan kita sebut. Penghuni. Kahfi adalah gua. Ataupun ialah pemilik, penghuni, pendiam, penduduk ataupun mereka yang berada di dalam gua. Pemuda ini, hebat tak hebat pemuda ini, muslimin-muslimat, sehingga kan ada surah khas tentang mereka. Namanya surah Al-Kahfi. Masya Allah. Kemudian disebut
di dalam Al-Quran ini. Idh awal fityatu ilal kahfi. Subhanallah. Fityah ini maksud dia para pemuda. Yang mana pemuda ini dikatakan ketika itu di bawah satu pemerintah yang zalim, yang memaksa rakyat dia untuk menyembah dia, mengakui dia adalah Tuhan. Dan siapa yang tidak menyembah dia, tak mengakui dia Tuhan, maka akan diseksa dan dibunuh. 7 pemuda ini bukan pengecut, bukan takut, tetapi mereka menyelamatkan akidah mereka demi menyambung perjuangan menyampaikan akidah yang benar. Subhanallah. Di antara kebimbangan mereka, usaha mereka adalah untuk memastikan mereka kekal hidup supaya masih ada yang akan menyambung perjuangan menyampaikan dakwah tauhid kepada Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab itu kalau kita baca ayat-ayat seterusnya Ashabul Kahfi ni, perbualan mereka ni, sekiranya kita mati, maka macam sekiranya kita semuanya mati, bukan mereka takutkan kematian, tapi mereka bimbang sekiranya dakwah tauhid kepada Allah ini akan tidak ada siapa yang akan menyambungnya. Subhanallah. Kisah pemuda yang sanggup meninggalkan kampung halaman, tinggalkan ahli keluarga, tinggalkan perniagaan, tinggalkan apa yang telah diusahakan demi menyelamatkan akidah daripada satu pemerintah yang zalim, dikatakan namanya Daqyanus. Allahu Akbar. Okey. Ashabul Kahfi ini pemuda-pemuda soleh yang beriman. Subhanallah, mereka pergi mencari tempat berlindung, lalu meminta pertolongan dan meminta petunjuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa pemuda yang hebat ini? Dan doa ini perlu menjadi satu amalan kita semua dan juga amalan anak-anak kita. Perlu hafal. Kalau tak mampu 10 ayat awal, hafal ayat yang ke-10 ini. Kerana terkandung doa Ashabul Kahfi, pemuda yang telah disebut di dalam Al-Quran, pemuda yang patut jadi contoh tauladan, pemuda ahli syurga. Sehingga Allah angkat darjat mereka, Allah pelihara mereka, Allah tidurkan mereka 300 tahun lebih. Dalam keadaan bila dia bangun, masing-masing bertanya, berapa lama ya kita tidur? Ada yang kata, mungkin setengah hari. Seorang lagi jawab, mungkin 1 hari. Semua ini dirakam dalam surah Al-Kahfi. Perbualan mereka ni, kalau baca terjemahan kita akan jumpa ayat-ayat tersebut. Sebab apa mereka menyangkakan hanya setengah hari? Kerana ketika mereka bangkit, walaupun telah ditidurkan 300 tahun yang lebih, tetapi rupa mereka tidak berubah. Mereka bukannya bangun dalam keadaan janggut yang panjang, muka tua, tidak. Sebab itu bila mereka tengok saling berpandangan, saling melihat, mereka rasa kan hanya setengah hari, hanya 1 hari. Dan sepanjang mereka tidur, Allah yang bolak-balikkan mereka supaya mereka tetap sehat, kuat, tetap baik tulang. Kalau duduk menetap je tak bergerak, sebab apa? Lama tidur. Allah tidurkan lama ni. Subhanallah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi menyebutkan, adakah kamu merasakan itu adalah satu keajaiban? Bagi Allah mudah saja. Walaupun kita kata, tidur tak bangun 300 tahun lebih, tak makan ke? Tak buang air ke? Tak lapar ke? Allah berkuasa. Dan Allah kata itu bukanlah satu keajaiban ataupun satu kepelikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Okey. Kita tengok maksud ya. Rabbana atina, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada kami min ladunka, daripada sisimu, rahmat wa hayyi lana. Bila Allah doa ni, wa hayyi lana ni ada ni ya. Wa hayyi lana ada ni lah, gitu. Wa hayyi lana maksudnya adalah dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, min dalam urusan kami, petunjukmu. Rasyadah ni petunjuk yang jelas. Subhanallah. Kalau kita tengok kan, petunjukmu yang lurus bagi kami dalam urusan kami dan sempurnakanlah. Allahu Akbar. Okey, kita tengok maksud. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada kami. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ni kami. Sebab mereka kan kami. Mereka tu kan ramai. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami daripada sisimu rahmatmu. Rahmat ni umum.
pertolongan, kasih sayang, perlindungan, rezeki, keselamatan, kesejahteraan semualah. Wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami dalam urusan kami, min amrina, dalam urusan kami, rasyada, petunjukmu yang jelas, petunjukmu yang lurus. Rashid, Allah ya Rashid, Allah yang maha memberi petunjuk yang lurus, Allah yang maha lurus. Subhanallah. Kita nak buat apa pun tindakan kita hari ini, awal-awal pagi sebelum keluar rumah, kita minta Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Banyak urusan seharian kita. Nak keluar buat urusan membeli, urusan menjual, nak buat urusan kerja, nak buat keputusan, nak buat tindakan. Kita nak balas mesej macam mana, kita nak nasihat orang macam mana, kita nak berbincang macam mana. Semua itu perlukan petunjuk daripada Allah. Bahkan kita nak cari makan pagi, kita nak cari makan tengah hari, minta Allah beri petunjuk kepada kita supaya kita tak salah makan perkara yang haram. Kan? Sehingga kan mungkin kerana hasil daripada kita duk baca doa masa nak pilih kedai makan mana, nak makan apa ni, kita doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kan dalam urusan nak cari makan ni, petunjukmu ya Allah. Kita pun berhentilah satu kedai, tapi hati tu rasa tak sedap hati, bang, tak apa lagi, cari yang lain lah. Mungkin itu petunjuk daripada Allah. Mungkin Allah nak selamatkan kita daripada makanan yang syubhah, kan, daripada sumber-sumber bahan makanan yang dimasak daripada kedai-kedai yang orang-orang yang tidak amanah. Dia bukan beli daripada sumber-sumber yang disahkan halal dan sebagainya. Perkara-perkara yang kita tidak boleh lihat, tapi Allah maha melihat. Perkara-perkara yang kita tidak tahu, Allah yang alim, Allah yang basir, Allah yang hakim, kan, yang maha bijaksana, maha mengetahui, kan, Allah yang maha segala-galanya. Jadi kita mintalah dengan Allah yang maha segala-galanya, dengan doa sebagaimana yang diminta oleh Ashabul Kahfi. Kerana saat itu mereka betul-betul menyerahkan urusan mereka. Mereka pun tak tahu, no idea lepas ni macam mana, nak buat apa. Kita ni sebenarnya tak tahu apa yang nak berlaku, kan. Langsung tak tahu, esok lusa tak tahu. Tapi Allah telah pun mengetahui. Maka adalah sangat beruntung jika kita menjadi hamba Allah yang selalu meminta dengan Allah supaya urusan kita disempurnakan dengan petunjuk dia. Subhanallah. Wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, dalam urusan kami. Umum. Urusan apa? Kalau Ashabul Kahfi ketika itu urusan menyelamatkan akidah. Seharian kita ada banyak urusan. Urusan mendidik anak, urusan ibadah kita, urusan sedekah kita, pelbagai bentuk urusan cikgu-cikgu, urusan pekerja. Allahu Akbar. Rasyada, petunjukmu yang jelas. Subhanallah. Okey. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, nanti kalau cara nak hafal yang senang, tulis balik. Ada orang nak snap ke? Okey, silakan. Okey, subhanallah. Alhamdulillah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Kalau kaedah saya lah, bila nak hafal sesuatu, kita tulis di kertas A4 ataupun kertas biasa, apa-apa kertas lah. Tulis je tangan, lepas tu tampal di beberapa ruang yang kita selalu lalu kat rumah. Ini dalam tempoh nak menghafal. Tampal dekat dapur, tampal dekat bilik, tampal dekat ruang-ruang yang kita nampak. InsyaAllah 1 minggu lancar. Kadang 2 hari dah lancar. 1 hari kadang dah lancar. Bila tengok, okey, baca. Kita jangka, kita target berapa contohnya 1 hari ke 2 hari. Lepas tu cari ayat yang lain pula. InsyaAllah, subhanallah, sekejap je hafal doa ni, nanti dia lancar pada lidah. Nak mulakan sesuatu, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakanlah daripada sisimu buat kami, ya Allah, rahmat. Pertolonganmu, ya Allah, kasih sayangmu, rahmat. Mohon rahmat Allah. Wahayyi lana, sempurnakanlah dalam urusan kami ini rasyada, petunjukmu yang jelas. Mohon petunjuk daripada Allah. InsyaAllah. Selamat kita daripada fitnah Dajjal. Selamat kita daripada fitnah-fitnah kecil. Ujian-ujian. Tipu daya syaitan. Tipu daya hawa nafsu. Kan, tipu daya manusia yang mengajak kepada kejahatan. Sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hari ini kita akan baca hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, bab boleh? Okey. Hadis yang ketiga ni, muslimin muslimat Allah sekalian, adalah sambungan kepada kitab pengajian kita, kitab Riyadhus Salihin.
bab yang keempat, kan? Bab yang keempat iaitu bab benar, masya-Allah. Dan hari ini kita membacakan hadis yang ketiga dalam bab benar. Ia merupakan hadis ke-56 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Okey. Insya-Allah sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. As-salis, iaitu hadis yang ketiga dalam bab benar. An Abi Sufyan Sakhri bin Harbin radhiyallahu anhu fi hadisihi at-tawili fi qissati Hirqal qala Hirqal فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, artinya daripada Abu Sufyan Sakh bin Al-Harb dalam hadisnya yang panjang tentang kisah Hirqal, ataupun ialah Hercules, kan? Kalau dalam kita tengok filem-filem Hercules, itu adalah nama Raja Rom. Raja Rom yang terkenal, Hercules. Jadi dalam hadis ini menyebutkan tentang kisah ejaan tu Herakla, macam tu. Raja Rom, bahawa Herak bertanya, apakah yang dia perintahkan kepada kamu? Yakni Nabi SAW. Subhanallah, ketika ini Abu Sufyan diutus, kan, oleh Nabi SAW untuk berjumpa dengan Raja Rom yang terkenal ini. Lalu dia bertanya, apakah yang dia perintahkan kepada kamu? Yakni Nabi SAW. Abu Sufyan berkata, aku menjawab, baginda bersabda, sembahlah wahai sekalian jin dan manusia akan Allah semata-mata. Sembahlah wahai sekalian jin dan manusia akan Allah semata-mata. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu apapun dengannya. Tinggallah segala apa yang dikatakan oleh ibu bapa dan nenek moyang kamu. Maksudnya, apa saja ajaran agama, kan, sembahan, kepercayaan, cara hidup yang diwariskan oleh ibu bapa kamu, tinggalkanlah. Kembalilah kepada apa? Cara hidup Islam. Kembalilah menyembah Allah, kembalilah dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Baginda juga memerintahkan kami supaya mendirikan sembahyang, bersifat benar, memelihara diri daripada segala perkara yang haram dan perkara yang menjatuhkan maruah, dan supaya menghubungkan silaturahim. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi Sufyan ni, Masya Allah, apabila dia dihantar, saya tak pasti ketika ini dihantar oleh Rasulullah ataupun dihantar oleh khalifah, kan, yang memerintah supaya menyeru dan menyampaikan dakwah. Lalu ditanya, Hercules ni bertanya, apakah yang dia, yakni Muhammad, perintahkan kepada kamu? Lalu dia pun secara berani menyebut di depan pemerintah ataupun Raja Rom yang menguasai sebahagian besar dunia ini, dengan berkata, baginda bersabda, sembahlah wahai sekalian jin dan manusia akan Allah semata-mata. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu apapun dengannya. Tinggallah apa yang dikatakan oleh ibu bapa dan nenek moyang kamu, apa yang bertentangan dengan agama. Baginda juga memintakan kami supaya mendirikan sembahyang, solat, bersifat benar, sentiasa bersifat benar, berkata benar, bertindak benar, bercakap benar, memelihara diri daripada segala perkara yang haram dan perkara yang menjatuhkan maruah, dan supaya menghubungkan silaturahim. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, pada hari ini, Masya Allah, kita boleh lihat situasi ataupun keadaan yang wanita Islam menjatuhkan maruah wanita Islam sendiri. Dan seolahnya kita ni dah tak mampu tak boleh nak cakap apa dah, kan? Secara terangan kita tegur, secara terangan pun dimarah, netizen marah. Tetapi mereka ini berterusan, bahkan semakin galak, kan? Semakin galak, semakin menjadi-jadi, semakin berlawan. Subhanallah. Jadi dari satu sudut, insya-Allah, kita mudah-mudahan kita mengharapkan kita telah terlepas daripada ditanya dan dipertanggungjawabkan apabila kita telah menyampaikan dengan lembut dah, dengan pujuk dah, dengan tegas dah. Subhanallah.
Masing-masing akan dipertanggungjawabkan. Pihak kerajaan, pihak pemerintah, pemimpin, yang kita juga pemimpin diri sendiri juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, hari ini macam cendawan yang tumbuh. Kan? Sebanyak itulah kuliah agama, sebanyak itulah orang yang berhijrah, sebanyak itu juga orang yang berubah menjadi lebih yang menjadi lebih dahsyat ataupun macam inilah. Kan? Ramai artis yang berubah menjadi lebih baik. Ramai juga artis yang berubah menjadi lebih tidak baik. Insta famous selalu banyak. Kan? Semakin berani. Pakai bikini saja, pakai terlalu seksi, macam tak pakai apa-apa. Kan? Semakin berani bercakap perkara-perkara yang lucah. Kan? Di khalayak ramai. Aksi-aksi yang semakin berani, semakin dahsyat yang ditunjukkan dalam drama, dalam filem dan sebagainya. Perkataan-perkataan yang semakin berani disebutkan oleh golongan-golongan tertentu. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang kita bimbang, kita takut adalah mereka ini diikuti, dituruti oleh generasi, oleh anak-anak kita. Sehingga kan kita ni perlu selalu bersama dengan anak-anak untuk menjelaskan, ini sebenarnya tak boleh, ini tak patut, ini tak boleh begini, kenapa tak boleh. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi apa yang kita mampu buat, kita bekalkan anak-anak kita dengan doa ni tadi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. So ini doa para pemuda. Jadi mudah-mudahan doa pemuda Al-Kahfi ini menjadi doa juga anak muda kita. Kan anak-anak remaja kita, insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi bila Nabi berpesan apa? Pelihara diri daripada segala perkara haram dan perkara yang menjatuhkan maruah dan supaya menghubungkan silaturahim. Masya-Allah. Hari ini silaturahim sangat mudah untuk putus, untuk rosak. Sangat mudah. Subhanallah. Nak mempertahankan silaturahim ini berjuang tuan-puan sekalian. Dan silaturahim yang disebutkan ini antaranya yang paling utama adalah hubungan kekeluargaan. Ibu dengan anak, adik-beradik dan sebagainya. Sahabat-sahabat pun boleh dikatakan sebagai hubungan silaturahim. Dia tak perlu berjumpa untuk putus melalui WhatsApp, melalui FB dan sebagainya. Manusia saling membenci tanpa sebab. Mereka saling membenci tanpa kenal. Kan hanya berbeza pendapat. Kan berbeza pendapat dari sudut isu-isu agama, isu-isu politik, kan isu-isu semasa dan sebagainya. Saling menghina, saling mengkeji, saling menjatuhkan maruah. Sebab itu kalau kita tengok kan contohnya di page KKM ke, di page mana-mana lah yang selalu banyaknya adalah di kalangan orang Melayu Islam yang bertelagah, yang maki hamun, yang caci maki. Kadang kita rasa malu. Macam mana kalau orang bukan Islam tengok? Macam mana kaum yang lain tengok? Kan betapa buruknya akhlak. Sebab itu sepatutnya Malaysia ni kalau fikir logik lah kan. Kerana 55% sampai 60% adalah umat Islam. Agensi agama kuat. Ada semua di setiap negeri, di setiap daerah, di setiap memang kuat. Maksud saya sebuah negara yang ada kekuatan dari sudut jentera agama Islam, tetapi jumlah yang masuk Islam sangat-sangat rendah dibandingkan dengan negara yang bukan Islam. Contoh di UK ke US ke Jerman ke Itali ke Australia ke, tetapi jumlah yang masuk Islam setiap hari sangat banyak dan semakin meningkat. Sehingga kan di France ataupun saya tak ingat lah Itali ke Jerman, sehingga kan ada gereja yang ditukar menjadi masjid. Disebabkan gereja tu dah tak hidup. Kawasan tu dah ramai yang masuk Islam. Subhanallah. Mereka di sana tak ada pun jabatan agama, jabatan mufti kan. Contohnya JAKIM. Tak ada pun ni institusi agama yang banyak ni, majlis agama. Kan belum cerita ni masjid, surau, ada jawatan. Tak ada. Subhanallah. Ini bukan saya nak cerita kelemahan ni. Nak cerita kelemahan kita sebagai umat Islam. Tapi kenapa di Malaysia tak berlaku kan proses dakwah yang secara laju, cepat orang. Kerana apa? Yang paling utama keburukan, kerosakan akhlak umat Islam yang tak boleh jadi contoh kepada yang bukan Islam di negara kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Tengok di media sosial sahaja. Mungkin mereka kata, oh macam ni orang Islam ya, selalu maki hamun,
caci maki sesama sendiri. Menakutkan dah orang Islam. Kita tahu apa pandangan yang mereka tengok. Kadang kita kata komen-komen ni kan atas dasar politik ke, atas dasar apa ke, apa ni ke, bergaduh pasal vaksin dengan anti-vaksin ke, bergaduh apa, semua komen itu boleh dibaca. Bukan tak boleh dibaca. Komen itu adalah terbuka. Tetapi sebab saya pernah duduk kan, saya pernah, bukanlah nak bangga duduk di luar negara, pernahlah duduk beberapa tahun di Australia kan, suami masa tu sambung belajar. Kami melihat bagaimana suasana umat Islam di sana dalam keadaan yang rukun damai dan bagaimana mereka diterima baik oleh masyarakat kerana mereka menunjukkan akhlak yang sangat baik. Akhlak yang sangat baik, profesional yang sangat tinggi. Bagaimana kan jadi orang yang bukan Islam tertarik untuk masuk Islam dengan jumlah yang ramai dan sebagainya. Begitu juga kalau kita tengok bagaimana street dakwah yang dilakukan di luar negara. Kenapa mereka sebab yang paling utama akhlak. Sebab itu Nabi sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Kerana akhlak itu adalah satu dakwah yang berjalan. Akhlak dakwah yang berjalan. Kan bila cakap baik, tulis baik, berakhlak baik, lalu terlihat Islam itu indah pada manusia itu. Ya Allah, orang Islam ni baiknya, orang Islam ni lembutnya. Orang Islam ini, dia punya disiplin baguslah. Orang Islam ni, dia punya berfikir hebatlah. Orang Islam ni punya bekerja profesional lah. Orang Islam ni suka senyum lah. Orang Islam ni sopan santun lah, hormat orang lah. Allahu Akbar. Akhirnya mula-mula dia jatuh cinta kepada akhlak orang Islam. Akhirnya mereka jatuh cinta kepada Islam. Kerana bila dia kenal, dia tahu bahawasanya yang membuatkan dia indah adalah kerana agama dia. Masya Allah. Tetapi sebaliknya berlaku dalam banyak keadaan. Kan? Umat Islam itu yang telah merosakkan. Kita tengok contoh Islam famous yang, ataupun artis-artis tak kira siapa, yang memalukan dengan pakaian yang dahsyat, yang tak senonoh, dengan aksi-aksi yang lucah dan sebagainya. Bagaimana pandangan orang bukan Islam, bahkan lebih dahsyat daripada orang bukan Islam di Malaysia. Artis yang bukan Islam pun tak setegur itu. Artis yang bukan Islam, tapi dia artis Malaysia lah. Tapi artis India, artis Cina, kan dia orang ada cerita-cerita dia orang juga. Artis dia orang pun bila buat iklan, kan contohnya iklan bila di Bali ke, iklan bila Chinese New Year ke, mereka pakai pun pakai yang sopan. Kalau kita tengok, sopan. Saya pernah tengok iklan Chinese New Year, contoh kan, pelakon semuanya orang Cina. Orang Cina Malaysia lah, artis-artis mereka. Saya kata sopan, pakai longgar, tak pakai singkat sampai nampak peha dan sebagainya. Sebab apa mereka sedar sensitiviti Malaysia ini ada rukun negara yang kelima, iaitu menjaga kesopanan dan kesusilaan. Jadi hadis yang kita baca ni, Nabi sebut jangan melakukan sesuatu yang menjatuhkan maruah. Jadi dalam kita mengatakan bahawasanya kita berhadapan dengan musuh liberal, sekular, feminism, apa lagi lah ajaran sesat. Tetapi hakikatnya kita berhadapan dengan bukan musuh-musuh yang zahir tu, tapi musuh yang datangnya daripada umat Islam sendiri, yang menjatuhkan martabat, yang menjatuhkan kekuatan umat Islam. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya kira sekadar itu perkongsian pada hari ini. Muhasabah, kan kita dah baca satu hadis Nabi yang Nabi sampaikan kepada kita, iaitu berkenaan dengan memelihara diri pada segala perkara haram dan perkara yang menjatuhkan maruah, dan supaya kita selalu menghubungkan silaturahim. Masya Allah, hari ini hari Khamis, cepat sangat masa berlalu. Esok hari Jumaat, InsyaAllah besok bersama dengan saya dalam solat Aikim, solat yang kedua yang terakhir. Sebelum minggu depan ada solat yang terakhir. Jadi esok ini saya akan bawakan tawa gembira Rasulullah. Minggu lepas kita bawa tangisan air mata Rasulullah, tapi besok kita akan bawa tawa gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah lusa pada hari Sabtu, saya suami dengan ada lagi beberapa orang akan melakukan ibadah umrah. InsyaAllah akan bertolak pada lusa. Jadi insyaAllah kuliah Riyadhus Salihin kita akan diteruskan juga daripada tanah. Kami akan pergi ke Jeddah dulu, ke Mekah dulu, barulah ke Madinah. Jadi insyaAllah akan bersirah langsung di Mekah. InsyaAllah
pada hari Isnin minggu hadapan, pada Isnin minggu depan untuk sambungan kuliah Riyadhus Shalihin kita. Walaupun waktu di sana berbeza dengan di Malaysia, kita akan usaha, saya akan menyampaikan, berkongsi siaran langsung mengikut waktu Malaysia iaitu jam 7 hingga jam 8 insya-Allah. Doakanlah segalanya dilindungi, dipermudahkan. Insya-Allah saya akan mewakili sahabat-sahabat semua. Mungkin ada yang ramai kata Ustazah sampaikan salam. Jadi secara umumlah kan bila ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Raudah, di makam Rasulullah dan sebagainya, masya-Allah, sebab insya-Allah sahabat-sahabat di alam maya yang saya jumpa, yang saya kenal dan tak kenal ataupun tak pernah jumpa, anda adalah sahabat dunia akhirat. Insya-Allah akan disampaikan. Kan hajat-hajat saya akan sampaikan secara umum lah. Walaupun ramai juga yang dah mula kirim doa secara khusus dan sebagainya. Saya pun ada kenangan yang manis dulu masa kali pertama. Nantilah ada rezeki saya bercerita pada besok hari insya-Allah. Jadi alhamdulillah muslimin-muslimat, terima kasih, mohon maaf salah dan silap. Sehingga kita bertemu lagi dalam kuliah tak siap saya hari ini ada satu kuliah. Kuliah hari ini sepatutnya pukul 10, tapi sebab saya ada temu janji dengan pihak tertentu, jadi kita anjak pukul 11. Pagi ini ada satu kuliah insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Seronok saya tengok komen-komen di FB, di IG, subhanallah. Masing-masing saling memberikan nasihat. Kata kita perlu ada sifat malu, sebab sifat malu itulah yang akan membuatkan menjaga diri kita. Malu nak komen benda tak elok, malu nak maki hamun dalam page orang, malu nak maki hamun dekat mana-mana di media sosial ke, di alam nyata ke. Kan malu nak dedah aurat, malu nak buat TikTok joget-joget, malu nak buat apa ni muar, nak makeup, nak tunjuk itu, nak tunjuk ini. Malu nak tunjuk kemewahan. Walaupun kita mungkin hidup senang, hidup Allah berikan nikmat, tapi ada sifat malu, rasa malu nak tunjuk-tunjuk. Kan cukuplah kita syukur kepada Allah. Berkongsi tu cerita lain lah kan, nak jadi inspirasi itu atas niat masing-masing lah, tapi mesti ada had juga, ada batasan. Malu nak cerita hal-hal peribadi, malu nak cerita konflik, malu nak cerita kisah-kisah cinta. Malu itulah, subhanallah, sehingga Nabi sebut al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian besar daripada iman. Orang yang beriman mesti ada sifat malu. Sebab itu Nabi sebut fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, kamu buat apa saja. Orang yang buat apa saja tu orang yang hilang sifat malu. Jadi na'udzubillahi min zalik, tuan-tuan dan mata Allah sekalian. Jika kita tak buat sesuatu sebab malu, itu iman. Kan, Ustazah, saya tak tahulah saya tak buat tu kerana Allah. Tapi sebenarnya saya rasa malu. Saya rasa malulah. Malulah, fikir-fikir malulah, malulah. Tuan-puan sekalian, itu tanda kita orang beriman. Malu kita itu diberi pahala ibadah. Subhanallah. Maka berterusan. Tapi ada malu yang tidak dibenarkan. Malu bertanya, kan? Malu bertanya sesat jalan. Malu nak nak merujuk, malu nak menuntut ilmu. Itu malu yang tidak dibenarkan. Okey.